Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO semalam bersetuju untuk Parlimen dibubarkan dalam masa terdekat bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 diadakan tahun ini juga. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata berdasarkan keputusan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mempersembahkan tarikh pembubaran kepada Yang di-Pertuan Agong selaras Perkara 40/1 Perlembagaan Persekutuan. Susulan perkembangan terbaru ini, kita nak bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia. Selamat tengah hari, Prof. Terima kasih. Prof, terima kasih bersama dengan kami di Buletin Awal ni. Pertamanya, Prof, perkara 40/1 itu jelas menunjukkan kuasa menasihati itu ialah pada jemaah menteri atau menteri yang bertindak di bawah kuasa am jemaah menteri. Amalan sebelum ini yang kita fahami, PM yang kononnya ada kuasa prerogatif. Kalau kita lihat kabinet penuh dengan pelbagai atau rencam dengan Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Dalam perkiraan Prof sendiri, adakah jemaah menteri akan memberi kata putus yang berbeza? Ya, kalau kita perhatikan selama ini yang menjadi amalan adalah bagaimana Perdana Menteri akan mengumumkan kepada Kabinet akan tarikh yang mahu dipilih untuk pembubaran Parlimen. Walaupun jelas di dalam perlembagaan ia juga mengambil kira kedudukan Kabinet. Malahan mesyuarat Kabinet pada 21 September 2020 turut membincangkan perkara tersebut dan kita melihat reaksi daripada ahli Kabinet adalah bercampur-campur dan dimaklumkan bahawa kedua-dua pihak baik yang berada dalam Perikatan Nasional maupun yang berada dalam Perikatan Nasional mempunyai pandangan yang tidak sependapat ke arah mengadakan pilihan raya tahun ini. Walaupun begitu, saya percaya Perdana Menteri yang telah menyatakan mahu mengambil kira beberapa pandangan akan memutuskan perkara ini berdasarkan kepada apa yang telah dibincangkan di dalam parti dan juga mendapatkan perakuan daripada Yang di-Pertuan Agong sendiri. Kerana yang penting di sini adalah apabila dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong, sebelum ini tidak pernah ditolak ataupun ditangguh dan diterima oleh Yang di-Pertuan Agong. Cuma dalam konteks sekarang ini, Yang di-Pertuan Agong sama ada boleh menerima ataupun menangguhkan nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri berdasarkan keputusan daripada perbincangan yang dilakukan oleh Perdana Menteri bersama dengan parti dan juga Kabinet. Dan Prof, ada dua situasi di sini ya. Satunya dari sudut kuasa Yang di-Pertuan Agong, Tuanku berhak menolak cadangan tarikh PRU. Sekiranya itu berlaku, pada pandangan Prof, apa yang akan dilakukan UMNO? Ya, bagi saya Tuanku boleh menangguhkan keputusan yang dibawa oleh Perdana Menteri dan sudah pasti dalam kedudukan tersebut perincian akan dilihat kenapa ia berlaku. Dan bagi pandangan saya, mungkin kali ini beberapa tarikh akan dibawa oleh Perdana Menteri untuk memudahkan kita melihat kearifan dan kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong dalam membuat keputusan. Kita pernah melihat sebelum ini apabila darurat mahu diumumkan buat kali pertama dahulu ketika PKP, istana membuat keputusan untuk menolaknya, cuma menerima buat kali kedua. Jadi tidak mustahil ia boleh ditangguhkan sehingga Tuanku merasakan kewajaran untuk mengadakan pilihan raya itu dibuat. Walau apapun dalam konteks ini setiap pihak harus bertindak secara rasional, praktikal supaya tidak membelakangi kedudukan institusi raja-raja dan seperti yang kita lihat dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung UMNO semalam, jelas tertera bahawa yang ini akan dipersembahkan kepada Kebawah Duli untuk mendapatkan perkenan baginda. Itu penting kerana kita lihat sebelum ini tidak pernah dalam sejarah untuk pembubaran ataupun memilih tarikh dibawa ke dalam parti sehingga dilakukan pelbagai fasa untuk mendapatkan maklumat. Selalunya ia adalah prerogatif ataupun kuasa mutlak Perdana Menteri untuk memaklumkan saja kepada kesemua pihak. Tapi kali ini agak luar biasa apabila wujud keadaan yang luar biasa, maka keputusan yang dibuat juga berpandukan kepada beberapa perkara yang dirasakan penting untuk dilakukan. Malahan untuk menyatakan bahawa ia perlu dilakukan tahun ini juga memberikan satu indikasi seolah-olah sudah ada
tarikh yang mahu dilakukan pembubaran tersebut. Dan Prof, situasi kedua, jika Agung berkenan, PRU harus diadakan dalam tempoh 60 hari, Parlimen dibubarkan. Pihak pembangkang rata-rata kita lihat tidak setuju memandangkan negara akan melalui tempoh monsun Timur Laut. Pandangan Prof dalam hal ini? Ya, kita lihat bahawa pilihan raya pernah diadakan sewaktu bulan Oktober ataupun November. Pilihan raya yang ke-8 diadakan pada 21 Oktober 1990, manakala pilihan raya yang ke-10 diadakan pada 29 November 1999. Bila kita melihat kepada isu banjir, kos sara hidup, kejatuhan mata wang dan juga korupsi ataupun integriti politik, sudah pastilah ini isu-isu yang penting yang perlu dihalusi bagi barisan pembangkang. Jika mereka melihat kerajaan ini tidak kuat, agak ganjil mengapa tidak mahu bersetuju dan mahu menunggu sehingga tahun hadapan. Adakah ini bertujuan untuk mendapatkan lebih masa, melahirkan persefahaman dalam kalangan mereka, dan bagi Barisan Nasional sudah pastilah mereka mahu menggunakan kuasa yang ada pada Perdana Menteri yang ketika ini adalah daripada Parti UMNO, dan pemilihan tarikh itu sangat penting untuk membolehkan sesuatu parti menentukan wow factor ataupun wujudnya satu zon keselesaan bagi mereka untuk meraih kemenangan. Sebab itulah dalam konteks negara kita, prerogatif itu masih lagi kepada Perdana Menteri. Tidak pernah ada satu tarikh muktamad untuk ditentukan ke atas pilihan raya umum. Bagi pembangkang, saya percaya mereka mahukan ia tidak dilakukan tahun ini supaya persefahaman yang pernah wujud pada tahun 2018 boleh dizahirkan dengan pelbagai perbincangan di belakang tabir yang masih diteruskan. Dan bagi Barisan Nasional, mereka merasakan bahawa jika itu dibiarkan, itu juga akan melahirkan defisit kepercayaan kepada kerajaan, kepada parti, dan sekaligus mengganggu hasil akhir yang mahu mereka lihat di dalam pilihan raya umum, walaupun mencapai keputusan yang memberangsangkan di pilihan raya negeri Melaka dan Johor. Dan pengumuman UMNO semalam juga Prof, kita lihat ada satu keyakinan di situ, tetapi Prof sendiri bagaimana Prof melihat sentimen akar umbi ketika ini? Ya, bagi saya yang penting bagi mana-mana parti sekalipun adalah untuk melihat beberapa perkara sebelum benar-benar mahu ke pilihan raya, kerana pilihan raya kali ke-15 ini agak berbeza dengan pilihan raya yang ke-14. Satu, jentera mestilah ampuh. Kedua, apakah masalah dalaman sudah diminimalkan, tidak ada wujudnya factionalism ataupun politik kepuakan sehingga melahirkan cakating ataupun perpecahan dalam parti. Dan yang ketiga, pemilihan calon yang berwibawa. Itu penting supaya ketiga-tiga ini menjadi alat perkakas untuk dibawa ke pilihan raya walaupun berhadapan dengan pelbagai isu sampingan yang lain. Bagi saya, yang penting di sini adalah jika sekiranya UMNO merasakan sudah bersedia, dia harus melihat di dalam parti sejauh manakah mereka sudah benar-benar bersedia untuk berhadapan dengan barisan pembangkang yang mungkin juga akan mempunyai strategi dan intervensi yang sama, iaitu mempamer kecemerlangan berdasarkan kepada kekuatan dalaman. Kerana masing-masing tahu kedua-duanya sudah diuji baik selama beberapa tahun ataupun 22 bulan. Kesemua itu juga akan diambil kira ketika penentuan tarikh pilihan raya. Yang penting juga di sini adalah kita tidak mahu melihat kelesuan politik berterusan. Kita mahu melihat peratusan ruang mengundi itu meningkat, apatah lagi pengundi muda, undi 18 juga akan turut selama buat kali pertama di dalam pilihan raya umum. Bermakna percaturan politik UMNO juga harus mengambil kira persekitaran dan juga perubahan dan pembaruan yang sedang berlaku supaya keyakinan itu dapat diterjemahkan di dalam bentuk undian. Baik. Prof, terima kasih banyak kerana sudi memberi ulasan berkenaan perkara ini. Itu tadi Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik USM, dalam mengulas mengenai adakah tepat kita membubarkan Parlimen dan mengadakan PRU pada tahun ini.